السلام عليكم ورحمة الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله مولانا العظيم. Alhamdulillah. InsyaAllah sama-sama kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah kurnianya dapat kita berkumpul pada malam ni di dalam program Tazkirah Maghrib. Alhamdulillah. Moga-moga dengan perkongsian ilmu kita pada malam ni diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga diberi kekuatan oleh Allah untuk kita mengamalkan apa yang kita tahu dan apa yang kita faham, insya-Allah. Dan tak lupa juga mengucap terima kasih banyak kepada pengurusi majlis kita tadi dan juga kepada pengurusi masjid, Imam Bilal, muslimin muslimat sekalian, kerana sudi memberi laluan kepada kita untuk berkongsi sedikit ilmu. InsyaAllah moga-moga diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah jadi memandangkan kita tak ada tajuk yang khusus, kita pilih tajuk dia malam ni. Jadi malam tadi kita jemputan juga, kita cerita tentang hamba malam tadi di Kalastar. Jadi malam ni kita rasa kita sambung sikit lagi dah. Sambung tentang hamba juga. Sambung, mana orang yang follow Facebook tu, dia boleh ikut. Dia nampak lah. Malang. Di sini kita cerita tentang hamba. Okey, insya-Allah kita sambung. Jadi insya-Allah kita sebagai orang beriman ni, kita tak asing dah bagi kita tahu dah. Kita ni adalah hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mari ni bukan nak ajar, nak kabur dah. Nak panah je, perangat-perangat. Kita tahu dah kita ni hamba Allah. Cuma nak perangat, semangat sikit lagi. Biar jadi sebenar-benar hamba. Okey. Hamba minta maaf sebelum kita pergi, minta maaf banyaklah lewat sikit. Taning. Sebab ada aksiden berlanggar tadi. Kat Sungai Ikan ada aksiden berlanggar. Jadi jam jalan. Tak panjang jam. 2 kali jalan kereta. Lepas tu giliran hamba tambah tu, hamba nak kata kau dah lepas ni batal dah. Kau nak buat mana? Tahu? Lepas tu jalan kereta tu nyek sedang molek siapa kita tu. Lepas kereta tu, dia pun sekat pula. Nasib baik. Kereta belakang kita, kena sekat lah. Duduk. Jadi kalau kita dah dang waktu tu, batal lah. Maknanya suruh mari juga hari ni. Siapa agak lewat. Kereta belakang kita tu kena sekat dulu. Tak bang masak kita hari ni. Faham? Jadi insya-Allah minta maaf banyak. Tu ujian bagi kita lah tu. Kena sabar. Hamba ujian jam jalan. Sini ujian siapa lewat. Kena sabar lah. Kita sebagai hamba ni ikut pandai dia lah. Dia nak buat mana hak dia belaka. Betul tak? Dik. Ya tak ni? Kita hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Dan bila kita hamba, ikut pandai Allah lah nak buat mana kita sebab kita hak dia. Faham? Dia nak pergi mati pun boleh, dia nak pergi miskin pun boleh, dia nak pergi sakit pun boleh. Boleh belaka. Sebab kita hak
dia. Kita sebagai hamba redha je lah. Kena sabar. Okey, insya-Allah. Manusia adalah hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Cuma kita nak cerita sikit je kategori manusia sebagai hamba. Kita nak tahu kategori kita ni sebagai hamba Allah ni ada berapa-berapa peringkat dia. Semua hamba belaka. Tapi hamba peringkat mana? Tu dia ada tangga dia. Tak? Macam kita sekolah dulu lah. Ada kalau rendah, ada kalau menengah. Nampak lagi? Tak? Ada kita ambil diploma, ada ambil ijazah, ada ambil master, ada ambil PhD. Betul tak? Tu. Jadi orang pakat PhD tu kalau setakat sekolah menengah, mana tinggi? Belajar je. Tinggi PhD lah. Nampak lagi? Tu kali dia kerja pun ada mahal gaji. Kalau ni CJ kalau menengah, kalau ni CJ PhD. Mana mahal gaji dia? Adik-adik PhD lah. Tak? Begitu juga kita. Jangan kita duk ingin idam-idamkan nak syurga yang paling tinggi. Tak? Nak duduk dengan Nabi, dengan Siddiqin. Tak? Dengan syuhada. Tapi belajar kita, orang-orang pun dah lepas. Ada macam mana? Tak? Macam mana kita nak duduk bersama dengan puak-puak? Tak? Orang yang dekat dengan Tuhan. Syuhada, tak? Arifin. Tak boleh. Maka kita nak tahu peringkat kita sebagai hamba Allah ni. Dia ada peringkat-peringkat dia. Okey. InsyaAllah kita kongsi sikit. Kategori manusia sebagai hamba. Manusia pada hakikatnya adalah hamba yang terbahagi kepada beberapa kategori. Jadi makhluk Allah Subhanahu Wa Taala dia ada dua. Satu makhluk Allah, satu makhluk hamba Allah. Jadi makhluk hamba Allah ni manusia lah. Makhluk hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Hak lain pada manusia tu dia panggil makhluk Allah. Tu beza. Jadi kita ni adik-adik ni, ramai adik-adik ni pelajar mana? Belajar mana? Okey, insya-Allah. Jadi kita kena tahu kategori kita duduk kat mana. Jadi bila kita tahu, kita boleh berubah. Betul atau tidak? Boleh berubah. Kalau kita tak tahu macam mana kita nak berubah? Kita tak tahu kita duduk mana. Betul? Maka kita nak tahu. Biar kita tahu kita duduk mana. Jangan seka-seka. Dah, seka-seka masuk surga. Dah, masuk neraka. Rugi tak? Rugi lah. Sebab dia ahli syurga dengan ahli neraka tak serupa. Kehidupan harian ni pun tak sama. Betul tak, adik? Ni adik-adik ramah ni kena ceramah adik-adik juga lah. Okey. Jadi yang pertamanya panggil golongan kafirun. Puak-puak kafir. Tak? Kita kena tahu kita duduk peringkat mana. Kafir ke? Tak? Musyrikin ke? Syirik dengan Allah ke? Tak? Ataupun kategori orang yang beriman. Kita kena tahu. Tu. Baru kita boleh baiki diri kita. Okey. Itu pentingnya ilmu. Jadi golongan kafirun ni manusia yang engkar kepada konsep ketuhanan dan kehambaan. Ini puak-puak kafir. Dia tolak konsep ketuhanan dan kehambaan. Itu puak-puak kafir. Jadi kita mengaku beriman, kita tak boleh tolak ketuhanan Allah, kita kena mengaku ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita wajib mengaku ketuhanan. Allah ni mempunyai sifat-sifat ketuhanan. Itu Allah. Wajib kita i'tiqad, wajib kita pegang kemah sampai ke mati. Ni bahaya ni. Jadi kalau orang yang tak mengaji, dia tak faham tentang ketuhanan. Kita kata dia Islam tu sebab dia lahir dalam muayah Islam. Islam lah. Tapi bila jahil tentang ketuhanan, adakah dia Islam pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Cek yang kita. Jadi bila kita Islam, kita mesti mengaku ketuhanan Allah. Betul atau tidak? Kita kena mengaku la ilaha illallah. Itu kena mengaku ketuhanan tu. Kena mengaku 100% dalam hati kita bahawa Allah ni Tuhan, Rabbul Alamin, yang mencipta dan mentadbir alam ini. Itu Allah. Wajib kita i'tiqad. Adik-adik kena i'tiqad dalam hati, kemah. Buat pegangan.
Dulu, kini, and selamanya. Faham lagi? Wajib kita i'tikad. Tak, segala yang ada di langit, di bumi, seisinya, siapa tuan dia? Allah. Betul atau tidak? Ya tak ya. Tu. Baju hak mu pakai tu hak siapa? Aja khabar. Sudah. Takut nak khabar. Tu. Kena ngaku dek. Walahu ma fis samawati wal ard. Kepunyaan Allah, apa yang ada di langit dan di bumi. Semua kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan buat bahasa hak kita itu. Nama lagi. Pada hakikatnya, semua kepunyaan Allah. Syariat je kita ngaku hak kita. Betul tak? Tu jubah siapa yang? Jubah hamba tu. Itu syariat. Hakikat hak siapa? Hak Allah. Semua kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah je Rabbul Alamin, Tuhan yang mencipta dan mentadbir sekalian alam. Wajib kita i'tikad. Tu orang kafir tak pegang waktu. Orang kafir dia tak pegang. Tu. Okey. Jadi kita kena tahu. Jadi golongan ini sebagai kafirun atau sebagai golongan atis. Orang panggil. Okey. Ini kafir, insya-Allah kita dak dah. Tu. Cuma kita baca ni nak tahu kategori dia. Yang keduanya golongan musyrikin. Musyrikin. Orang-orang syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala dipanggil orang musyrikun. Manusia yang mengakui konsep kehambaan dirinya kepada Allah. Ini orang syirik dengan Allah ni yang mengaku kehambaan. Tetapi dalam bentuk yang salah, tidak menepati konsep yang sebenar sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Mereka ini selalunya mengikut pengasas agamanya masing-masing. Golongan ini digelar musyrikun. Betul tak? Orang-orang Kristian contoh, dia mengaku tak kehambaan, ketuhanan Allah. Dia mengaku. Tak? Tapi dalam pengabdian dia kepada Allah, dia syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu ni. Dia mengaku adanya pencipta, adanya Allah yang mentadbir alam ini. Tapi dari segi ibadah dia, pengabdian dia itu tidak menepati dengan kehendak Allah. Maka dipanggil syirik. Orang kita pun banyak kau ni kodok ngaji. Dia mengaku Allah. Tapi dalam masa sama dia syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bergantung selain pada Allah. Tu syirik belaka dah tu. Maka ni semua kita nak faham. Okey, ini kategori manusia. Kafirun, musyrikun. Okey, insya-Allah kita lepas belaka dah dua ni. Dah kita pergi yang ketiga. Hak ni nak cerita je. Nak cerita kita orang Islam dah. Jadi hak tu insya-Allah kita dok belaka dah tu. Jadi yang ketiganya golongan muslimun. Hak ni. Muslimun. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tahu. Tiap-tiap minggu tok khatib dia ayat tu kan. Jangan main-main. Biar kita jadi betul-betul orang Islam. Orang Islam ni orang lagu mana? Orang yang mengikut undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala dinamakan Muslim. Ini orang Islam. Betul tak? Jadi kalau dia ikut undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala, dipanggil Muslim yang sebenar atau tidak? Adik-adik. Muslim yang sebenar ke tak? Dan nak jadi Muslim yang sebenar atau tidak? No. Bila nak, kita mesti patuh dengan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan main-main. Sebab tu Islam akhir zaman ni tak ada kualiti. Tak ada keindahan Islam. Akhlak hancur lebur. Sebab mereka tidak memahami Islam dengan tingkatan yang sebenarnya dan mereka tidak mengamalkan kehidupan Islam dalam masyarakat, negeri dan negara dan dunia. Betul? Kalau kita tengok dalam rumah tangga pun manusia ni payah dah nak amal Islam. Betul tak? Dalam rumah tangga, dah saya kata kampung, rumah tangga dulu. Adakah kita mengamalkan sistem Islam dalam rumah tangga kita? Jadi kalau betul-betul kita bertuhankan Allah, kita mengaku ketuhanan Allah, kita mesti ikut apa yang Nabi ajar kepada kita. Betul tak? Nabi kita ajar cara hidup Islam. Betul atau tidak? Kalau benar ikrar, tasdik kita,
bahawa Allah tu Tuhan kita, Allah tu kekasih kita, Allah tu segala-galanya. Kalau kita mengaku ketuhanan tadi. Jadi bila kita mengaku ketuhanan Allah dan kita ni hamba kepada Allah, mesti kita ikut lagu mana hak Nabi ajar. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau betul kita kata kita kasih kepada Allah, nak harap cinta Allah, kita kena ikut siapa? Ikut Nabi SAW. Betul tak tak? Dek. Nah, hamba suka tanya dah tazkirah gini, hamba suka tanya mau. Nah, kita kena ikut Nabi kan? Betul atau tidak ni? Ya begitu bunyi. Ni bukan tubik mah mun kata betul. Faham lagi? Cakap kuat ke tak? Kamu cakap slow. Lagi. Tak? Jadi kena ikut siapa untuk dapat cinta Allah? Setelah kita mengaku Allah sebagai Tuhan, Allah kekasih kita, Allah segala-galanya, kena ikut siapa? Ikut Nabi. Betul tak? Jadi ikut Nabi ni, Nabi marah orang tak? Kamu nak tanya? Ada. Kamu jawab tak. Jangan marah orang start pada hari ni. Kalau nak ikut Nabi. Betul tak ni? Betul. Bagus. 12 makan boleh. Boleh 12 makan tu. Saya. Tak. Muskolah cikgu dakwi 12 makan. Tak. Kau 10 soalan, 10 per 10. Aku 10 soalan, aku 12 per 10. Mari. Manyoknya. Tu. Nabi tak marah orang. Tak. Nabi benci tak orang? Tak. Nabi dendang tak orang? Tak. Nabi kedeku tak? Tak. Nabi bakhil tak? Ke hak tulis je? Bakhil kedeku hak tulis tak? Hak tulis je. Dah kedekut cakap benda. Kamu kata hak tulis. Dah. Tanya adik-adik ni. Nah. Bakhil cakap benda bakhil. Bakhil. Tu. Bakhil ni tak kedekut mana? Faham lagi? Hak kedekut sungguh benda. Aku pi pandamu. Apa boleh duduk Terengganu ni baru boleh duduk Terengganu. Ni kopi tak tahu cakap Terengganu tak faham. So duduk Terengganu kamu. Betul tak? Tu. Kedekut tu cakap BN tu, cakap KL Lumpur. Kedekut. Betul? Terengganu kopi ya. Johor Tangkal Jering. Betul? Tu kedekut. Kopi hangi. Tu memang kau teruk tu. Betul tak? Dah Nabi kedekut tak? Tak. Jangan kedekut betul tak ni? Nabi tolong tak orang susah? Tolong. Nabi tolong tak anak yatim? Tolong. Baru dapat redha Allah. Jangan sebut saja je la ilaha illallah. Amalkan hak Nabi ajar. Jadi kalau kita amalkan hak Nabi ajar, Islam yang sebenar dalam masyarakat kita comel. Ada lagi masyarakat kita lapar? Tak ada. Tak ada. Ada lagi hak nangis nak buka sekolah dalil Picasso? Tak ada. Sebab kita tolong menolong, bantu membantu. Betul tak tidak? Itu Islam. Ni kalau setakat mengaku Islam, aku boleh mengaku. Faham lagi? Tak tak? Kena amalkan Islam tu. Sebab Nabi tak bakhil. Tak. Tu kena ikutlah. Ni kata nak faham ni kategori kita tu. Betul? InsyaAllah kita akan faham depan tu. Kita tengok. Yang pertama, Islam belaka ni. Yang pertama dia panggil Muslim yang durhaka. Ataupun dipanggil mukmin yang asi. Mukmin yang melakukan maksiat. Betul tak? Kita nak ukur kita lah ni. Adik-adik. Ukur muduk kat mana. Faham? Yang pertama dipanggil Muslim, Islam. Tapi durhaka. Kita ke siapa? Hak dua tadi bukan kita dah. InsyaAllah bukan kita. Kafir bukan kita. Musyrikun bukan kita. Kita Muslimun. Betul? Kita orang Islam dah ni. Ya tak kita orang Islam? Ya. Kita mengaku kita orang Islam ni. Tapi nak tahu kategori mana kita. Baru kita boleh backi diri kita. Baru kita tak tertipu. Faham lagi? Nak tahu. Jadi yang pertama dipanggil Muslim yang durhaka. Lagu mana kau Muslim tapi durhaka? Nak tahu ni. Okey. Yang pertama dia kata, iaitu golongan yang hanya mengaku atau berikrar sahaja untuk menjadi saksi atas kebenaran Allah dan Rasul. Tetapi tidak pula dibuktikan dengan melaksanakan tuntutan syahadah. Okey. Dia mengaku asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia ikrar dan dia tasdik, dia benar, tapi dia tidak melaksanakan tuntutan dua kalimah syahadah tu. Ni bahaya gini. Betul? Bila kita mengaku kita Islam, kita mengucap dah dua kalimah syahadah dan kita mentasdikkan, kita mesti menunaikan tuntutan syahadah pada diri kita. Nah, apa dia tuntutan syahadah? Dia ulama buat ada 5. Tuntutan syahadah ke atas kita yang mengikrar, yang kita kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan kita membenar dengan hati kita apa yang kita sebut tadi. Nah, maka 5 tuntutan ke atas kita ada. Jangan main-main. Yang pertama, kita mesti muslim di sudut akidah. Akidah kita mesti yang muafakat dengan Quran dan sunnah. Dan macam mana nak tahu Ustaz? Kita kena berusaha sungguh-sungguh mempelajari, memahami ilmu akidah. Ramai mana umat Islam hari ni hanya mengucap je, dia tak ngaji pun bab akidah. Dia sibuk duk cari PT daripada JOS 1 sampai balik Amerika walik 7 gulung PhD, tapi jahil tentang ketuhanan. Ramai tak kampung kita, negeri kita? Ramai. Ya tu. Dia tidak melaksanakan tuntutan syahadah. Sepatutnya bila kita ikrar, kita mengaku, kita kena mempelajari dua kalimah syahadah mengikut aturan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang menepati dengan Quran dan sunnah. Itu wajib kita berusaha. Kena cari. Bang, itu nombor 1, akidah. Yang kedua, kita muslim di sudut ibadah. Ibadah kita. Nah, lagu mana kita beribadah? Mesti ikut cara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadah hak mula-mula sekali hak besarnya semayang. Betul tak? Lepas ngucap semayang lalu. Betul tak? Maka berapa orang yang beki semayang dia sungguh-sungguh? Tak, sebagaimana hak Tuhan ajar kita. Tak, selalu kita ngaku, Tuhan ngaku dah dia Tuhan. Innani anallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya akulah Tuhan. Tak, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku. Tuhan ngaku dah. Betul? Dan kita pun mengaku ketuhanan Allah. Tuhan kata, fa'bud ni. Maka mu kena sembah kaku je. Mu kena taat kaku. Betul atau tidak ni? Tahu. Patut lagu mana cara taat kepada Allah Ta'ala? Wa aqimis salata li zikri. Dan dirikanlah sembahyang untuk mengingatiku. Itu sistem. Betul? Semayang pun satu kali. Beki semayang, ibadah kita. Biar semayang kita khusyuk dan tawaduk. Betul? Sebab Tuhan guna kalimah wa aqimis salah. Maksudnya ada zahir, ada batin. Itu ibadah yang diajar oleh Nabi SAW. Jangan jasad saja yang semayang, hati kita duduk lain. Jasad duduk dalam masjid, tapi hati di luar masjid. Betul? Duk maiding. Dia ingat ke paper mana bini suruh beli. Betul tak ni? Duk ingat lagi pok dara. Tipu kita, ingat lagi. Maka ni. Yang kedua, mesti muslim di sudut ibadah. Yang ketiga, mesti muslim di sudut syariat. Kita ada syariat. Mesti mengikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Nega ke, berpolitik ke, tak kira. Mesti syariat Allah. Betul atau tidak? Ni kau kahwin ke tak kira lah. Okey. Yang ketiga, kalau kita mengaku kita orang Islam, kita mesti faham. Yang keempat, akhlak. Akhlak kita mesti ada. Akhlak orang Islam. Tak? Sebab tu Nabi turun menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak Nabi terlalu indah. Betul tak? Maka kita orang mengaku Islam, biar akhlak kita comel. Lagu mana kita dengan saya rodong? Lagu mana akhlak kita dengan kedua ibu bapa? Lagu mana akhlak kita dengan suami? Lagu mana akhlak kita dengan isteri? Lagu mana akhlak kita dengan anak isteri kita? Betul atau tidak? Akhlak kena ada. Itu Islam. Baru indah sungguh. Betul. Yang keempat, yang kelima, Islam di sudut keluarga. Nampak? Ni maka 5 ni paling kurang ulama kata, bila kita mengaku Islam, kita kena faham 5 ni. Tuntutan syahadah ke atas kita. Allahumma salli ala Muhammad. Bukan sekadar sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan.
Jadi bila kita faham sungguh 5 ni, insya-Allah Islam akan tegak di atas muka bumi Allah dengan megah sekali. Maka berlakulah apa yang berlaku pada zaman sahabat itu. Tak? Tak ada. Sehingga zaman sahabat ni dikatakan golongan yang terbaik. Tak ada dah. Zaman sahabatlah zaman yang terbaik. Ni indahnya akhlak para sahabat. Tu. Maka kita hari ini akhlak kembali hancur. Tidak ada sebab manusia jahil tentang agama dia sendiri. Sebab apa jahil? Sebab dia tak ada nak mendalami agama dia. Dia tak ada nak betul tentang akidah. Sebab apa? Sebab dia sibuk cari kedai. Kedai mana dik? Kedai Rosh. Faham tak? Dia cari makan. Betul tak? Sibuk nak cari harta, tak ada nak belajar. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya dah tu. Bermegah-megah telah melalaikan kamu. Betul? Duk sibuk cari pitih nak megah pakai kereta Q7. Nak banglo besar. Nak sopak empuk 18,000 sopak se. Tak, nak katil 38,500. Duk sibuk nak kaya, nak megah. Itulah. Tak dang nak ngaji. Betul atau tidak? Telah melalaikan kamu. Tak dang nak ingat ke Tuhan. Ni manusia gini. Betul tak? Betul tak hamba kata gini? Betul. Sebab manusia semua sibuk cari bitis, cari kemewahan. Itu. Dadang nak nadah ilmu dadang. Sedangkan ilmu tu wajib ke atas kita ngaji. Ini yang melalaikan kita sehingga kita tak faham akidah kita sendiri. Inilah masyarakat yang berlaku akhir zaman hari ini. Masyarakat Islam hari ini. Tu tsunami besar. Faham lagi? Yang melanda umat Islam akhir zaman. Sebab umat Islam akhir zaman dia semua cinta kepada harta mereka. Dadang nak dalang agama dia sendiri. Ni Tuhan royak dah. Sampai bila? Hatta zurtumul maqabir. Sehingga mudah lapar dalam kubur. Faham lagi? Ni maka inilah kita kena sedar. Kita kena kenal kat mana darjah kita di sisi Allah. Biar kita faham. Okey. Maka dia kata tidak dibuktikan dengan melaksanakan tuntutan syahadah. Dia tak buktikan dengan perangai dia. Okey. Golongan ini telah mendustakan pengakuannya. Dia dusta dengan pengakuan dia. Dia kata asyhadu an la ilaha illallah, maka dia berdusta dengan pengakuan dia itu. Sebab itu tak laksanakan tanggungjawab. Tak, tuntutan syahadah tadi. Okey. Dengan tidak melaksanakan amalan-amalan yang difardukan oleh Islam. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi hamba nak tanya adik-adik ni. Adik-adik ramai tanya adik-adik. Kalau dia tanya orang tua. Tak ada adik-adik ada. Tanya mung. Kena. Okey, semayang fardu tak ke atas kita? Semayang fardu atau tidak? Fardu tak, Dik? Fardu. Ramainya orang ngaku Islam tak semayang bang. Cakap apa? Tanya dia, are you Muslim? Yes, I'm Muslim. Muslim boh. Tak, tapi tengah garik dia ikut sepak lagi. Betul tak? Tengah garik duk kedai kopi lagi, tengah hodar roti canai lagi. Betul tak? Kedai gaji raung. Raung sekali yang mengaji raung ni, Terengganu ni. Tak? Tengah garik itulah kedai sibuk duk lepas roti, duk lepas mi goreng ada belaka. Faham lagi? Betul tak? Maka ni dia tidak laksanakan yang fardu ke atas dia. Dia ikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka dia tidak menunaikan hak fardu. Sebab tu dia panggil muslim yang durhaka. Maka dia derhaka kepada Allah. Sebab itu laksanakan yang difardukan ke atas dia. Okey, itu semayang. Jadi hak wajib sebelum wajib, semayang ni hukum dia wajib. Nah, hak fardu ke atas kita. Fardu sebelum fardu. Apa dia? Adik, jawab dalam hati. Hamba jawab. Ilmu. Wajib sebelum wajib apa dia? Ilmu. Kalau kita tak belajar cara semayang, boleh semayang tak? Tak boleh. Tu wajib sebelum wajib. Maka ilmu. Hak mana ilmu yang difardukan ke atas kita yang diijma'kan oleh ulama? Yang dikatakan wajib aini, wajib syarak ke atas tiap-tiap orang Islam. 3 ilmu. Betul? Akidah, fiqh, lepas tu tasawuf. 3 ilmu ni. Tak ada. Masyarakat kita tak ngaji. Tak percaya mengata gilah nak tanya tengah-tengah jalan kedai kopi. Tak, hak lopak mutu. Tak kira lah hak mana. Tak lopak mutu pun tak tahu kontraktor. Kontraktor pun tak tahu rukun Islam. Tak, tahun berapa ni? Lebih tahun 2000 lebih hari tu. 2000 berapa? 2014, 2013 gitu lah. Kalau tak silap hamba. Hamba ada seorang saing hamba nak, dia kontraktor. Yang ngaji dengan hamba kau tahun tu. Dia kontraktor.
Dia cerita gambar. Dia tu betul ustaz kata itu. Betul kan dia pula. Iaitu dia dari kontraktor ada satu jumpa bahagian elektrikal. Mana tu? Technician bahagian elektrik. Saing dia lama tak temu. Jadi dia cakap sembang dua orang kedai kopi. Jadi saing nama ni dia suka cakap agama lah. Lagi ngaji agama semua. Duduk kedai duduk mana pun bercakap agama semua. Jadi ikut itu cakap tu. Dia cakap dengan saing dia tu. Dia cerita rukun Islam jadi perkara. Dia kata orang Islam ni rukun Islam dah ingat itu. Dia tu gitu. Saing dia dengar lah. Saing dia, lepas tu dia senyap. Saing baca surat khabar. Dia pun baca surat khabar, baca. Saing dia senyap. Ya, ingat ke dah cana dah bab rukun Islam tadi? Lama tu saing dia bunyi. Dia kata la ilaha illallah. Aku dah ingat serukun Islam. Serukun Islam dia dah ingat. Allah rukun dah ingat apa tak nak reti. Ingat pun dah dah. Itu technician bahagian elektrikal. Bayang. Elektrik buat diri. Berat. Berat tak? Berat. Ni kata. Inilah masyarakat kita hari ni. Tak tahu kalau rukun Islam pergi orang nyanyi rukun Islam ni perkara tu dah ingat dah. Ni hari ini masyarakat kita. Dah apa nak jadi masyarakat kita ni. Jadi kita tak pelik lah. Berlaku kecurian, berlaku dadah, berlalu ngapok, berlaku zina. Sebab mereka tidak ada agama. Betul atau tidak? Maka inilah yang perlu kita sedar ini. Ini masyarakat kita. Jadi hak fardu kata dia tak tunaikan. Dia tak menuntut ilmu. Dia tak semayang. Ada apa-apa. Maka ni bagi muslim yang durhaka. Apa? Ia derhaka kepada Allah. Jadi kalau kita masih derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kitalah muslim yang durhaka. Kena kepada kita lah. Kita ngaji agama ni nak tahu salah kita, nak cari keburukan kita. Betul atau tidak ni? Sebab apa nak tahu buruk kita? Sebab kita nak baiki. Betul tak? Biar menepati kehendak Allah dan Rasul. Itu muslim yang durhaka. Dan apa lagi? Tidak melaksanakan amalan-amalan yang fardukan oleh Islam. Dan apa lagi kata? Dan melakukan, dan sebaliknya melakukan perbuatan-perbuatan yang ditegah. Apa perbuatan ditegah? Dedah aurat. Islam belaka saya dedah aurat. Betul tak? Tudung tak pakai, punggung bulat. Mana lagi? Ayat belaka tu orang Islam. Hak kita jumpa di Maiding tu. Orang Islam belaka tu. Mana lagi? Terenung kita ni Malaysia, kita kalau Melayu Islam betul tak? Hak kita jumpa di Maiding tu. Hak kita naik tangga jalan tu. Kita nak naik atas kan? Dia beli paper anak susu anak naik atas. Mana lagi? Dah dia orang muda bah kita selalu dengan troli anak riak ni. Dah selalu kan naik. Dia potong kita dia potong dia pun duduk naik atas. Tangga gitu, dia duduk atas. Punggung yang ngadak kita. Tengok dah agak-agak. Dia jawab. Kemudian tengok. Apa lagi? Tu. Tu duduk tengok pula. Dah kalau kita ngaji kitab penawar bagi hati, boleh tengok. Cuma jawab kali. Tak boleh tengok. Bila tengok, gelak hati kita. Semayang tak kosong. Ibadah tak rasa nikmat. Betul tak? Hak tu zikir tak ada 100, belekung kepala atas belakang. Betul tak? Pegang sebes sengguk lalu. Ni kata. Itulah hati kita mampu. Sebab apa mati? Sebab duk tengok aurat perempuan. Aurat perempuan ni agenda Yahudi dan Nasara. Dia tu macam mana nak melemahkan orang mukmin yang ngaji. Betul? Macam mana nak lemahkan orang mukmin, orang beriman ni. Dia tahu dah orang mukmin kalau mata dia tengok haram, iman dia akan turun. Iman dia kuat dah akan turun. Betul atau tidak? Sebab tu ia hatta pelancong-pelancong pakai pudah ke pakai nikah. Kita tengok set-set je mari. Dia tahu dah macam mana nak menjahanamkan orang beriman. Dia ngaji lagu mana nak merutuhkan kita. Maka dia bawa tu. Nampak? Dia mari pakai seksi. Tempat-tempat pelacongan dia pergi. Dia nerak tepi patah. Habis tu imam tu haji pun pergi kat pula. Pula Jesbong, pula Redang, pula Kapah. Apa lagi? Cerating. Mu pergi mana ke mana dering? Duk jalan kot jalan tu. Bawa kacang putih, kacang kuda, kacang menggelembu. Dia nak makan tak tuala atas ni panah kaspek. Lalu orang putih nerak bodoh sungguh. Lagi. Kedai yang aku cek belaka tu. Tidak nak buat modal ke ni. Dah, hak duk bawah muta. Hak tu tengok di Negeri Sembilan, Port Dickson. Dah, orang tua duk atas muta. Orang putih
Pakai bikini duduk sebelah tu. Duduk tengok. Bodoh sungguh. Faham lagi? Ni. Nah, bila mu tengok tu hati jadi gelap. Ini senjata Yahudi. Nampak? Dia ngaji tu. Nah, Yato Fashion. Kalau dia mari ke Malaysia ni, dia lorah pakai yang bini kita, anak kita wih kelewang atas tekok dia. Betul tak? Kemudian wih. Memang kita wih punya. Maka dia lorah dengan cara mana? Dengan cara fashion. Mampu habis. Tak? Orang Islam kita. Dia reka fashion. Kita pun ikut fashion dia. Nampak lagi? Habis ikut cekek situ, dedah situ. Dah belah situ. Itu fashion daripada mana? Luar negara. Kita ikut. Dia lorah dengan tu. Slow. Betul tak ini? Habis licin. Dah sedar itu. Ini senjata dia. Apa? Kita melakukan yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak tutup aurat. Ni senjata besar aurat ni. Tak melemahkan mukmin, melemahkan orang beriman. Nampak? Ni. Itu kita jadi dok orang cetong, tu imam dok khusyuk semayang, dak ustaz dok khusyuk semayang. Kini dak hamba nak mari daripada Faedah Belara tu apa lekor apa kilometer nak disapa sini. Tak. Kalau kuliah garib dia tahan kira. Kalau kuliah duha ke kuliah asar ke, hak tu berat nanang ke. Sebab orang puan tu ramai hati halang. Faham lagi? Hak tu dak khusyuk aku tak mau tengok pun rugi tengok kau. Faham lagi? Betul tak? Ni nak cerita. Jangan main-main boh. Itu senjata. Kita akan jumpa dengan orang puang. Tok Imam nak pergi semayang asar. Tak? Perang dengan motor. Lalu minum repik potong. Wah, potong. Tak, Tok Imam tengok. Kau tengok kejam mata. Faham lagi? Jangan main-main. Gelak hati Tok Imam. Tak khusyuk semayang. Tok Imam kata, hamba tak tengok Ustaz. Hamba tengok. Tengok dah apa? Dimaafkan. Tengok. Dia ada tasdik. Tak sengaja. Kalau tak ada tasdik, sengaja. Betul? Sebab tengok. Tengok sengaja. Tengok. Tak sengaja. Betul tak? Kalau ada mak, lagi bahaya mu. Tengok. Dia panjang. Faham? Tu lagi bahaya. Betul tak? Ni. Semua tengok belaka. Ni kata Allahumma salli ala Muhammad. Kau ni meh? Kamu tak bahaya tengok? Bagus je tak bahaya. Tu bagus lah. Jangan tengok tak boleh. Tengah ngaji dah kita Nabi larang dah. Betul tak? Panah beracun. Anak panah beracun menusuk di kalbu kita. Betul? Bila kita tengok tempat-tempat yang elok bagi perempuan. Tu. Mati terus hati kita. Anak panah beracun. Bukan anak panah saja boleh tahan kira. Dah anak panah beracun kena mati terus. Tu sebab tu dah orang beriman akhir zaman lemah belaka dah. Sebab mereka tengok aurat perempuan. Tengok barang yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dah zaman hamba dulu, payah nak tengok orang puang bah. Bukan senang, payah, dak tubik mana. Betul tak? Kita nak tengok, kita lalu ke depan rumah dia. Petang-petang, pakai baju, pakai bedok wangi-wangi. Jalan kaki, motosikal tak ada, sesak. Betul tak? Mana ada motosikal habis bangun pada ni. Tak ada jalan kaki. Lalu ke depan rumah. Awak tu comel. Lalu ke depan rumah dia. Sampai rumah depan rumah dia buat paling gitu. Tak nampak setara barah. Tengok ke mana? Tengok ke lubang-lubang dinding. Jarak lebih kurang 100 meter ke rumah. Berat. Macam Faedah Belara kenal. Tak, dia jauh dengan rumah dengan jalan. Jauh. Kita lalu ke jalan raya tengok itu lah. Tak ada muka dikat, tak ada lambu, tak ada. Kita berasa ke nampak-nampak ke celah-celah dinding. Faham lagi? Gitu je tengok. Faham lagi? Leni ya Allah. Belum bersama. Sama belaka. Cakap kena kopi bising bangun sama naik dengan orang lelaki. Betul tak? Ni orang puang dah ni. Ni bahaya je kita hari ni. Orang puang ngata rawa. Bahaya lagi. Dalam bilik pun ada. Apa dia? Telefon. Ni telefon ni. Ni bahaya besar. Faham? Zaman Puak Deri nak tengok cerita video senang tak? Payah boh. Ni duduk di ujung jari je buka. Internet ada apa serba. Dulu nak tengok video pergi Jalan Bangor. Jalan Tok Lang pergi sewa CD. Betul? Bukan CD tu. Video. Tape. Payah. Leni mudah belaka. Ni senjata-senjata je. Faham? Kita kena sedar lah. Maka melakukan benda yang ditegah, dia panggil kita derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslim tapi derhaka. Orang derhaka kepada Allah dapat dosa. Bila dapat dosa, tempat dia syurga ke neraka? Nak tanya. Neraka lah. Maka Muslim
derhaka. Jadi kita tak boleh duduk situ. Oh, kalau aku derhaka, aku derhaka. Okey, itu kategori dia. Okey, itu yang pertama. Kategori yang kedua, insya-Allah kita akan berhijrah. Betul tak? Sebab Nabi ajar kita berhijrah. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ila nur. Betul? Kita Al-Quran yang diturunkan kepada kamu, hai Muhammad, supaya mengeluarkan manusia daripada kufur kepada iman, daripada maksiat kepada taat, daripada syirik kepada tauhid. Maka kita kena berhijrah. Sekarang kita dah tahu dah, kita dalam keadaan derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kena hijrah daripada derhaka kepada taat. Dah berubahlah. Okey, yang kedua dipanggil solihin. Betul? Orang soleh. Sebab tu bila kita baca Quran, bila sebut iman, amal soleh. Tak? Iman, amal soleh. Dia gitu. Jadi bila kita beriman, kita akan beramal soleh. Kita kena lakukan tuntutan Allah ke atas kita. Bila kita yakin Allah itu Tuhan kita, Muhammad itu Nabi kita, percaya adanya hari kiamat, maka kita akan melakukan amal yang soleh. Itu yang kedua. Okey, lagu mana orang soleh? Dia kata, iaitu golongan yang telah melaksanakan tuntutan yang paling minimal sebagai membuktikan bahawa ia benar-benar menjadi saksi atas kebenaran Allah dan Rasulnya. Iaitu yang terangkum dalam rukun-rukun Islam. Dia lakukan dah. Hak minimal. Apa dia? Semayang 5 waktu, puasa, zakat, haji. Dia melakukan tuntutan-tuntutan tu. Maka dia semayang, tak tinggal. Dia puasa, dia keluar zakat, dia pergi haji. Maka ni, orang panggil orang yang telah melakukan amal yang soleh. Okey. Zakat dan haji. Tu. Bagi yang berkemampuan dan meninggalkan maksiat. Dan meninggalkan segala maksiat. Tidak wa'ah. Maka orang ni nama dia soleh. Orang soleh. Solihin. Ni. Maka golongan ni. Ataupun kalau baca setengah-setengah kitab dipanggil mukmin yang abid. Mukmin yang abid. Tadi mukmin yang asi. Dia pergi pada mukmin yang abid. Dia taat dah kepada perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak melakukan lagi maksiat. Tak buat dah. Tak ada dendam kau orang. Tak ada benci kau orang. Tak dah. Tak ada dah tu. Dia memaafkan kesalahan orang. Nampak? Orang buat salah pun dia maaf. Ni. Comel dah ni. Dipanggil orang yang baik. Solihin ni orang yang baik. Patuh dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Memaafkan kesalahan orang ni, siapa yang suruh? Siapa yang ajar? Agama kita ajar. Sebab apa kita memaafkan kesalahan saudara kita? Sebab kita harap Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita di mahsyar nanti. Tu, kita dah maaf sangat tu. Tak? Tu. Maka kita telah melakukan ketaatan. Kita ikut Allah Ta'ala suruh. Maka orang ni dipanggil orang yang soleh. Beriman dan beramal soleh. Illa alladhina amanu wa amilus solihah. Ya dah tu. Iaitu orang yang beriman dan beramal soleh. Maka dia beramal yang baik-baik. Didakwa dah benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Bermusuhan sesama kita. Islam suruh ke Islam larang? Baloh-baloh. Cakap teranum baloh. Tak? Mu jangan baloh. Geng-geng mu adik-adik ni. Jangan baloh. Ni gotoh lah, apalah, deki lah ada belaka tu. Jangan. Hak tu Islam larang. Betul tak? Larang nampak barang je. Tolong menolong. Betul? Kalangan adik-adik ni, ada yang kurang bernasib baik. Bernasib baik mana? Ada yang mak ayah susah. Dan ada yang mak ayah senang. Betul tidak? Jadi kita hak senang tu, kena tolong. Saing kita hak susah. Hak tu Nabi ajar. Dia bukan kita hina dia. Bukan kita bully dia. Bukan. Kita tolong dia kalau dia susah. Boleh tak adik? Ayah kerja benda. Tak kerja. Oh, bisa pun. Pada PT banyak dah ke mana? Tak kerja. Buka syarikat almari meja ke? Tak. Dah pergi mari duduk saja. Almari meja. Tak kerja ayah. Adik duduk mana? Gelong Bilal. Berapa ayah tak kerja? Tak sihat? Sakit?
Kurang sihat. Lama dah. Berapa tahun? Cik jawab. Sebulan? Lebih sebulan. Ni susah lah ni. Susah lah tu. Nampak lagi? Kalau kita ngaku kita orang beragama, tolonglah dia. Betul tak ni? Tuhan ayat dalam Quran, orang yang mendustakan agama Allah, orang lagu mana? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fazalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Allahumma salli ala Muhammad. Tuhan kabur kita, tahukah kamu orang yang dusta solatnya? Dia solat tapi dusta. Faham? Mereka berpuasa tapi pelawak. Quran khabar. Mereka haji. Tak, menawak. Apa dia? Orang yang tidak menunaikan hak anak-anak yatim. Tengok Quran khabar itu. Dusta semayang dia. Walaupun dia semayang pecah dahi, hitam legang dahi. Faham lagi? Tapi kerana tak tunaikan, anak yatim ni macam kamu di Kepala Store madam. Ada program anak yatim, bagi yang hamper apa. Tak, anak yatim ni anak yatim yang kehilangan ayah, dipanggil yatim. Dia bukan ayah yang nama yatim, bukan. Kampung aku ada ayah yang nama yatim. Ismail Yatim nama dia. Anak dia semua yatim belaka. Sebab dia anak yatim. Faham? Betul tak? Anak yatim ni orang yang kehilangan ayah. Betul atau tidak? Dia panggil yatim, anak yatim. Bawah pada 15. Betul tak? Anak yatim. Okey, ayah dia mati, ayah dia bunuh diri ke ataupun Allah Taala yang cabut nyawa? Allah yang cabut. Dengan sakit, dengan aksiden berlanggar lah, dengan kecakit jatuh, macam-macam pasang. Tak, Allah yang matikan. Betul? Wa huwal ladzi yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Taala yang mematikan. Sebab apa Taala matikan ayah dia tu dalam kampung kita? Sebab apa? Nak tanya ke dia. Dia jawab. Sebab apa Taala matikan ayah dia dalam kampung kita? Allah Ta'ala nak uji di keluarga dia dan nak uji kita ni. Nampak? Nak uji kita orang sekampung dengan dia ni. Nak tengok siapa yang cana anak-anak yatim ni. Aku nak uji orang kampung tu. Allahumma salli ala Muhammad. Amba pernah tanyalah dalam kampung-kampung ni. Amba kata dalam kampung ada berapa orang anak yatim? Tak boleh nak jawab. Tak boleh nak jawab. Berapa orang? Maksudnya tak cananya anak yatim ada berapa orang dalam kampung ni. Tengok. Nampak tak ni? Jadi ayah ni sebagai pemimpin dalam rumah. Penyelamat. Betul tak? Penjaga. Sebab tu masa kita sekolah isi barang biasiswa, dia tulis penjaga tau. Anak siapa penjaga? Kita pun tulis ayah kita penjaga. Betul? Masuk penjaga anak tu. Nampak? Bila ayah dia tak ada, maka tak ada dah yang boleh jaga keluarga dia. Maka kita bertanggungjawab dalam kampung tu, jaga keluarga dia daripada mudarat. Lapor ke? Tak? Kesusahan ke? Nampak? Kita kena jaga. Allah Ta'ala nak uji semua sekali. Dalam kampung tu. Siapa yang sahut? Tak? Seruan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berapa orang yang pergi cek mana yatim? Inilah benda. Kena sedar kita. Ini agama kita aja. Tak? Kena kita tanya. Tak? Jangan takut. Ni orang lelaki takut. Tak? Dah janda muda bah. Baru umur 28. Anak 2. 5 tahun seorang, 3 tahun seorang. Dia dengar ustaz aja baca Quran ara'aital ladzi, faham kan? Dengar mati, esok aku nak pergi tengok dia. Nampak? Bini pun tanya nak pergi mana bang? Bini tanya. Dia kata nak pergi moh-moh Nak ambil tengok anak je. Anak yatim. Nak tengok anak kena tengok mak. Bini kata gitu dah adil lalu. Dah jadi ayang Bang, dah jadi nak pergi tengok. Betul tak? Ni kata. Tak berani. Tak berani ke bini. Takut bini dia bagi. Faham? Betul tak? Pergi cek lah. Besarnya pahala kita. Kampung kita dapat rahmat. Sebab ada anak yatim. Amba nak tanya. Rumah yang paling mulia sekali di atas muka bumi Allah ni. Rumah yang ada anak yatim di dalamnya. Betul atau tidak? Berapa orang ambil anak yatim tak dalam rumah dia? Rumah bapak so 3 tingkat setengah. Anak yatim tak aja singgah rumah dia. Bang, inilah bendanya.
Inilah benda kita. Dusta agama kita. Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Orang yang dah ajak manusia lain pergi makan orang miskin. Kita dah nak cek orang miskin kampung kita. Hak dah nak beli beras. Dah, hak dah nak beli pampers. Hak dah nak beli baju sekolah, anak nak buka sekolah. Dusta solatnya, hajinya. Dak kira dusta agama dia. Allahumma salli ala Muhammad. Berapa orang yang cakna orang miskin? Inilah benda. Tu kita nak faham. Ara'aital lazi dia surah Al-Ma'un. Kita baca belaka tu. Betul tak? Tapi kita tak amalkan. Ni maksud dia muslim yang durhaka nama dia. Bukan yang baik. Sebab dia langgar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau masyarakat kita amal sungguh, ajak orang pergi makan orang miskin, ada lagi hak tak ada pitih. Tak ada orang makan. Tapi dalam masyarakat kita ni, ya Allah, ada lagi tak makan. Tak? Ada lagi tak makan. Kita kena cek. Lapor ada. Habis gas, habis beras. Dah nak beli, ada pitih. Allahumma salli ala Muhammad. Hamba tahu lah. Hamba tahu. Hamba tak nawak sebab orang tu WhatsApp hamba. Ustaz, tolong Ustaz, kami lapor 3 hari. Tak? Ustaz, tolong Ustaz, gas habis, barang dapur habis dah. Sekarang ni masuk pun suruh jirang sebelah, tolong masuk. Beli beras apa semua. Tak? Hari ini, masyarakat kita. Kita duk sibuk nak senang kita, nak kaya kita. Tak? Jirang sebelah ke, kampung kita tak cakna. Susah ke dia, lapor ke dia. Maka ni Islam ni bukan yang tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak diajar oleh Nabi, tolong menolong, cakna mencakna. Orang baca belaka surah Al-Ma'un. Betul atau tidak? Dusta agama dia jika dia ajak manusia lain pergi makan orang miskin. Biar kita pergi ajak. Kita tak ada piti, kita ajak orang kaya tau. Kita ada saing kaya-kaya kan? Bukan kita saing sesok belaka. Dia minta tolong, mak aku ada sahabat seorang susah dengan dia. Aku nak tolong, aku pun gaji 1,200 bulan. Aku pun nyawa kat hidung gini je. Faham lagi? Tolak kereta viva berapi air, dak paper anak, dak kering lagi. Makan pun tengah hari aku tak makan nasi. Aku makan goreng pisang air masuk. Faham lagi? Aku nak tolong dak urut mak dah mu gaji 8,000 bulan. Dak, harap mu dia beres bawah. Dia kata, saya kata beres bawah. Aku tolong. Tengok. Tak, kita yang kabur kau kaya-kaya tu biar dia tolong orang yang susah. Ni Islam aja. Comel Islam. Comel. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Apa nak tanya lagi? 8.30 dah. Ya dak jam weh. Ya. Ni aku pelawak jam. Dah ambil heran kau malam ni yang bercakap baik, slow. Apa dia gitu? Kalau bekeng suara kasar, kalau kipas gitu tu jatuh naik tu masa ceramah. Dah malam ni baik lembut je. Okey, hamba nak tanya. Kita orang Islam, kita kena tahu agama kita. Okey. Agama Islam ni agama apa? Salah satunya. Agama Islam agama apa? Hak ni kita kena tahu ni. Agama Islam ni agama apa? Agama orang kaya tolong orang. Betul mung. Itu agama kita. Amal ke tak? Allahumma salli ala Muhammad. Ada satu cerita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menang perang. Maka ghanimah banyak, harta rampasan perang. Betul atau tidak? Ada puak badui yang kafir lagi masa tu duduk di belakang bukit Uhud. Tahu bukit Uhud? Duduk di belakang bukit Uhud, puak dia ni orang kafir ni, tapi susah, miskin. Maka bila dia dengar Muhammad ni dapat harta rampasan perang banyak dan dia dengar agama Muhammad, agama orang kaya tolong orang susah. Dia kabur ke puak-puak dia, aku dengar agama Muhammad ni, agama orang kaya tolong orang susah. Jadi aku nak pergi minta tolong Muhammad. Kalau benar agama dia tolong orang susah, aku nak pergi minta tolong. Maka dia pergi, orang Badui. Kafir ni, bukan Islam. Dia pergi jumpa Nabi, rekas kita, "Hei Muhammad." Dia panggil Rasulullah, kafir kan? "Hei Muhammad, aku dengar agamamu, agama orang kaya tolong orang susah. Adakah benar?" Nabi kata, "Ya, benar." Nabi kata, "Ya, benar. Kami ni susah. Aku tahu mu dapat rampasan perang banyak. Aku nak minta kamu 2-3 ekor. Aku susah." Pang lagi. Nabi kata kan, Nabi suruh isi borang kok. Ke Nabi suruh isi borang tu. Dia saing cok JKK. Ke mana?
Ha. Dak boh. Dak. Nabi katakan ni, kamu tengok tu? Nabi kata, mu tengok hak pasang tu belaka? Oh, kafir tu kata, ya, aku tengok ya Muhammad. Ambil ke semuanya. Nabi kata, ambil ke semuanya. Allahumma salli ala Muhammad. Ni kafir bukan Islam. Ambil semua Nabi kata. Ni kita paisi borang, isi borang. Paisi borang, isi borang. Ambil gambar, ambil gambar. Molek muka mu. Ha, okay. Ha. Betul tak? Ini agama kita. Kesucian agama Islam wajib kita pelihara, pertahankan sampai ke hari ini. Sebab Islam sudah dikotori oleh tangan orang Islam itu sendiri. Betul atau tidak? Mengaku Islam tapi tak melaksanakan tuntutan syahadah. Kedeku. Betul tak? Jangan main-main. Nabi kata kamu ambil ke semuanya. Maka dia ambil dengan gembira. Adakah kamu bergurau, wahai Muhammad? Dah ambil ke semuanya. Dia ambil balik. Sampai di pintu kota kaum dia. Hei kaumku. Mari kita memeluk agama Muhammad. Kita tidak akan susah lagi. Sebab agama Muhammad, agama orang kaya tolong orang susah. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau mu kaya tak tolong orang susah, mu jawab dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul atau tidak ni? Allahumma salli ala Muhammad. Comelnya agama kita. Maka semua puak dia masuk Islam belaka. Allahumma salli ala Muhammad. Ini akhlak yang dipamerkan oleh Nabi SAW. Barulah bumi negeri kita ke, negara kita ke, akan dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul atau tidak? Ni yang perlu kita faham. Ini agama kita. Tapi kita ngaku kita Islam, tapi kita rakus dengan dunia. Betul atau tidak? Daripada puasa saga nak pakai wira, daripada wira nak wajah nak pesona. Nampak? Lepas pesona nak perdana, lepas perdana nak benda lagi pula. Apa? X70. Kena X70. SUV. Bang. Boleh X70 nak benda pula. CRV. Lepas CRV nak benda pula. Naik X5. Dah boleh X6 dah pun nak X5 je. Dah boleh Q7 pun Q5 pun tak apa. Mampu itu je. Bang. Betul tak? Dok gila ke harta je. Dodang nak cana orang susah. Betul atau tidak? Betul tak ni? Allahumma salli ala Muhammad. Kita kena ingat, kalau kita faham kalimah syahadah, kena faham betul-betul. Okey, hamba nak tanya. Dalam tazkirah hamba, gitulah biasa hamba nak tanya adik dulu. Dik, mu jawab molek. Kau mu telefon ni. Kamu nak jawab molek. Jangan main-main. Hamba nak mari panah lain je ni. Betul tak? Mu pakai baju ke telanjang? Saya jawab kali. Mu pakai baju ke telanjang? Pakai baju. Asal baju datang daripada mana? Asal benang datang daripada mana? Mu potong dosa tu. Asal baju daripada kain. Asal kain daripada benang. Asal benang datang daripada kapas. Asal kapas datang daripada pokok kapas. Siapa yang tumbuhkan? Dah. Siapa yang tumbuhkan? Allah Subhanahu wa taala. Tanpa Allah cipta kapas, telanjang bongi habis kita. Tak ada baju Adidas saya cakap anyok. Sahur dengan baju Adidas. Betul tak? Aku pakai Adidas kau main pipong. Faham lagi? Tu orang wi bau aku dak beli, orang wi. Sponsor tu main pipong. Faham? Amu tanya harga berapa mau beli aku ni? Pakai dah 2 hari baru tanya. Berapa ni? Mahal kau Ustaz, 140. Allah, nak rebah aku. Aku beli baju 20 riyal je Adidas kau, tapi 20 riyal. Depan Hoki Seng, dengan Badok. Hak murah. Ya beli hak ni boh. Gaya kau aku main. Lagi. Pakai hak ni boh. Bahasa ke stadium tu hak kita belaka main kat UNT Pipong. Nampak? Itu bahasa Dewang tu hak kita lah. Kita pakai baju mahal boh. Betul tak? Jangan main. Kau zaman budak-budak dulu dek. Siapa boleh pakai libah 501, tersebah Terengganu kita basuh kita belaka. Bila kita pakai luar libah. Masa tu top libas. Betul atau tidak? Aku sekolah taruh PT sikit-sikit. Boleh beli libah 505 pun dia akan nak suka. Nampak? Selah diri boleh. Dah sepanah ada PT sesak dulu. Faham lagi? Sekolah nak Sekolah pagi nak petang. Nak beli libah 505 bah. Beli ke Arena Sport. Jalan Panggul. Faham lagi?
Basuh ya Allah, dek. Tahu cara basuh belajar tahu. Sebab apa kita belajar cara basuh? Nak suruh season sama. Jangan ada sini putih, sini biru. Cara basuh kok mana dulu? Aku belajar belaka. Faham lagi? Baru dulu kita season, sama punggung, sama depan, sama lutut, sama-sama belaka. Kalau kita tak jaga masa basuh, dia akan season di peha. Betul atau tidak? Ni. Okey, habis itu. Siapa yang tumbuhkan? Allah. Mu kasih tak ke Tuhan? Terima kasih ke tak? Kalau Tuhan tak buat kapah, tak boleh pakai baju kita. Betul atau tidak ni? Tu baru baju. Aku tak kira pergi benda lain. Ada masa dah kita ni. Maka kasih. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih kita kepada Allah. Sebab Allah beri nikmat kapas. Betul? Okey, tanya lagi. Ni nak suruh kasih ke manusia dipanggil hablum minan nas. Jangan sombong. Hei orang-orang kaya, orang piti banyak ni. Tak? Jangan sombong. Nak khabar. Daripada kapas tadi nak boleh jadi baju. Jadi sendiri baju ke orang buat? Adik? Orang buat. Ada pekerja kait kapas, ada proses kapas, ada kilang kapas, daripada kapas jadi benang. Ada pekerja kilang benang. Betul atau tidak? Nak boleh nikmat kita sehelai baju, berapa ramai manusia bekerja untuk kita. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu bila kita sedar sini, kita akan kasih kepada pekerja kilang kapas. Kita akan kasih kepada pekerja kilang benang. Kita akan kasih kepada pekerja kilang baju. Betul atau tidak? Kita kasih ke driver lori kargo sebab dia yang hantar baju ke kedai-kedai. Betul atau tidak? Maka semua kita akan kasih. Betul atau tidak? Ini Islam. Betul? Mu pakai Q7 Audi, pakai tayar mari daripada Getah. Betul? Getah mari daripada susu Getah. Susu Getah mari daripada pokok Getah. Pokok Getah dulu tak ada Malaysia, datang daripada Brazil. Betul tak? Ya tak ni? Siapa yang tumbuhkan? Allah. Maka walaupun kita naik Q7 ke, tak, welfare transformer ke, jangan sombong. Sebab pekerja noreh Getah tu, noreh boleh kita rasa tayar. Betul? Hamba tak kira lagi kulit enjin Kasayan, pekerja kilang Kasayan. Kabel tu tembaga. Betul atau tidak? Allahumma salli ala Muhammad. Maka berapa juta manusia bekerja untuk beri kita satu nikmat. Maka terima kasihlah kepada mereka. Jangan kita duk benci driver lori minyak. Kita kasih semua. Itu Islam aja. Jadi bila kita faham dua kalimah syahadah ni, kita akan kasih semua manusia. Betul atau tidak? Ya tak ni? Tadi yang mari, tadi yang minum air ni. Minum lagi ni. Minum dah. Amba nak tanya. Air ni boleh duduk atas meja ni. Air ni mari sendiri ke? Ada orang hantar dia. Orang hantar dia. Masa meminum, tamu kena ingat dah. Terima kasih banyaklah kepada orang yang hantar atas meja ni. Betul atau tidak? Ya tak ni? Dah sebelum atas meja ni, duduk kedai kopi, kedai uci. Maka semua kita nak terima kasih. Comel tak Islam? Comel atau tidak? Comel, insyaAllah. Sebab tu orang kata nak mari panah je. Orang tahu belaka dah. Cuma nak panah. Maka tubik pada sliding kayak gini, amalkan. Amal lalu. Tengok pernah orang kata senyum. Tengok kita senyum belaka orang. Comel belaka, baik belaka. Nak tidur malam karang, ya Allah, ya Tuhanku. Dah, kamu ampunkanlah driver lori, ya Allah. Kalau dia dosa, ampunkan dia. Kalau dia miskin, senangkan dia. Kalau dia sakit, sehatkan dia. Kalau dia derita, gembirakan dia, ya Allah. Sebelum tidur, doa driver lori ke semua sekali lah. Doa belaka. Mu jangan sebut sesa pula. Mu sebut sesa pakai cerah, dah habis lagi. Dah. Kilang baju, kilang kapas, bilang belaka. Kita jamuk lah semua sekali. Muslimat, mukminin, mukminat. Betul tak? Tu mu sebut sesa padang. Dah kira tu lelaki bodoh. Dah baru belajar, dia baca doa. Bini kata, bang, dah habis lagi doa. Dak lagi yang baru 80 orang abang bilang. Bini kata, bang Wan ni ya abang bodoh sangat bilang sesa. Betul tak? Kita pergi bilang sesa lah. Ilah. Mu nak bilang padang, nak bilang ustaz saja dah habis dah. Betul tak? Ni lah kata. Doa semua sekali. Comel tak? Dek, comel tak Islam? Amalkan. Esok jangan balah set-set mu. Boleh? Makan pakat makan. Yang berat sama di pikul, yang ringan sama di jinjing. Islam itu satu tubuh badan, satu binaan. Saling lengkap melengkapi. Betul atau tidak? Amalkan, insya-Allah rahmat Allah turun mencurah-curah dalam kampung kita kalau kita amalkan. Betul atau tidak? Jangan main-main. Okey, penutup ni penutup. Itu maaf banyak penutup ni, segi amalkan. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Kita ada hari Jumaat zaman Nabi dulu. Ni ada tak hari Jumaat? Ada. Zaman Nabi mayang Jumaat. Semayang kita, zaman kita mayang Jumaat. Semayang. Okey. Ya, kita ada hari besar kita. Hari Jumaat. Hari Jumaat ni semayang Jumaat. Tiada kanak-kanak, tiada perempuan. Betul atau tidak? Dia panggil semua pemimpin belaka. Betul? Semua pemimpin. Laki belaka. Hok boleh jadi pemimpin belaka. Sebab apa? Okey, hari Jumaat ni zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika orang yang berhutang pergi sembahyang Jumaat, balik tidak berhutang lagi. Jika orang yang lapar tak ada beras di rumah, pergi sembahyang Jumaat, balik tak lapar lagi. Sebab Nabi selesai di sembahyang Jumaat belaka. Betul tidak? Betul tak ni? Sebab dipanggil pemimpin. Okey, seminggu sekali kan. Siapa yang ada masalah minggu ni, angkat tangan lalu. Saya Ustaz, saya tu imam. Tak masalah benda mu. Dak anak hamba nak masuk U. 1,800. Tapi baru ada 800. 1,000 lagi tak cukup. Dia khabar. Lepas tu imam kata, ke mana? Tu imam kata, ke mana? Saudara-saudara kita semua. Ni nak pakai 1,000 ni. Ya, kita ada jemaah kita 400 orang. Atau 500 lah, senang kira sikit. Dah 500 orang, kita keluar berapa ya seorang untuk dapat 1,000. Mogan nega. Matematik mahir. Berapa ya? 20 ya? 200 ya? 200. RM2 je boh. RM2 kita wis selesai nak pergi you. Anak you 1,000 ni dok. Pergi jumpa alung, pergi jumpa apa, pergi meradu dengan terawih. Ya Allah. Kalau RM2 seorang sudah selesai untuk pergi universiti. Betul atau tidak? Ada tak umat Islam pergi minta pitih dengan alung? Tak ada. Betul. Tapi kerana orang Islam tidak tolong menolong sesama dia. Inilah hikmah Jumaat. Amalkan. Hikmah Jumaat. Zaman Rasulullah, orang yang berhutang balik Jumaat tak berhutang. Orang yang lapar balik Jumaat tidak lapar lagi. Itu yang diajar oleh Nabi SAW. Amalkan dalam masyarakat itu. InsyaAllah. Rahmat Allah akan turun. Rezeki dari langit turun. Rezeki daripada bumi akan keluar. Bila manusia takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insya-Allah lah, hak itulah setakat peringatan kita pada malam ni. Jadi sebelum mundur diri yang minta maaf banyak orang puang tu, mak-mak kakak-kakak adik-adik hamba yang di belah tu. Dan depan ni ayah-ayah hamba, adik-adik abang-abang ni, minta maaf banyak daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Salah ada terkasar bahasa, cakap dah ada teguris hati ke, dah orang Terengganu panggil nyekik-nyekik, bang. Minta maaf banyaklah. Bahasa dia dah. Kita Ustaz Cik Ayang ni bila boleh maik kau, dah ingat dah orang. Aku nak tutup maik boleh ingat. Parut aku tangan ni. Tapi aku tak tang parut malam ni sini tau. Dak. Dak rasa ni. Baik malam ni, tak cari tanya je. Baik. Dah sungguh baik sungguh dik. Lepas-lepas dah mu tak cari mu tengok Facebook jatuh kipas. Naik mula dah. Dia minta maaf banyaklah. Yang pentingnya amanah nasihat last sekali 2 perkara. Kalau kita ngaku kita orang beragama, Islam akan tegak dengan hebatnya. Amalkan 2 perkara ni. Boleh atau tidak ni? InsyaAllah. Okey, orang Islam akan nanti insyaAllah. Betul. Amal 2 perkara ni Islam akan naik sehebat-hebatnya. Okey. 2 pun nak kata ad-din wal. Jawab. Ad-din wal. Sudah. Ad-din wal amal. Agama ni amal, bukan setakat bijak cakap, bukan setakat sarah, bukan setakat ilmu banyak. Amalkan apa yang kita tahu. Betul atau tidak? Amalkan. Bahawa kita rasa nikmat dalam agama. Ad-din wal amal. Kalau kita ngaku kita orang beragama, amalkan. Amba yakin dan percaya. Orang yang ada depan amba ni ilmu banyak belaka dah. Cuma kita kurang dalam amal. Betul atau tidak? Macam mana Islam nak naik? Yang kedua, ad-dinun nasihat. Betul. Agama ni nasihat. Esok jumpa saya kedai kopi ke bawah rumah ke dalam kolong ke atas pokok kayu ke. Nasihat dia. Nampak? Ajak mereka kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ajak mereka kenal agama Allah. Ad-dinun nasihat. Ni mu jumpa sama mu cakap han orang kata lah, kontraktor lah, apalah. Macam-macam pasang. Macam mana Islam nak naik? Betul? Maka itu nasihat ambil yang terakhir. 2 perkara ni insya-Allah pakai amalkan. Tubik sliding dia amal lalu. Kayak kita minum air kan? Tak. Memang pergi muka kedai belaka ni. Dah kita kata orang. Pergi kedai jumpa makan roti sana terbang ke Pasir Panjang ikut pandamu lah. Lepas tu jumpa dakwah tu. Betul tak?
Kita ajak mereka kepada Allah, insya-Allah Islam akan tegak. Tu insya-Allah lah. Padang dah tu. Panjang umur diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada rezeki, kita temu pula. Kalau dak mati, betul tak? Kalau dak mati temu pula, ada rezeki. Dak kalau dak temu pun kita bertemu di sana. Bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم توحيدنا وسلم معرفتنا وسلم أرواحنا وسلم أجسادنا وسلم أرزاقنا وسلم إخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المحشر. اللهم آخر كلامنا من الدنيا بكلمة لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. Aneh.